Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pagi ini kita akan meneruskan tajuk kegravitian. Topik kali ini ialah 3.3 satelit buatan manusia. Stesen angkasa antarabangsa ISS boleh dilihat dari bumi kerana bersaiz besar dan mengorbit pada ketinggian 408 km sahaja. Satelit MISAT sukar untuk dilihat kerana bersaiz kecil dan mengorbit pada ketinggian yang lebih tinggi iaitu 35,786 km. Bagaimana satelit buatan manusia membantu memperbaiki hidup manusia? Kita akan mempelajari tajuk di bawah tajuk ini kita akan melihat 3 perkara iaitu laju linear satelit, satelit geopogon dan satelit bukan geopogon dan hal laju lepas. Perlumbaan menghasilkan satelit buatan manusia bermula apabila Rusia melancarkan satelit pertamanya Sputnik 1 ke orbit pada 1957. Kejayaan itu disusuli dengan Sputnik 2 yang membawa bersama seekor anjing bernama Laika sebelum Amerika melancarkan satelit yang pertama iaitu Explorer 1 pada tahun 1958. Pada awalnya, penumpuan kajian penempatan satelit di angkasa lepas adalah untuk mengkaji gelombang ultraungu, sinar X dan gamma. Namun disebabkan tiada udara di angkasa lepas, ketiga-tiga gelombang itu didapati tidak dapat diterima oleh stesen di bumi selepas melepasi 200 km. Ahli sains merumuskan ruang angkasa lepas bermula selepas mencapai ketinggian 200 km dari bumi. Satelit digunakan untuk pelbagai tujuan. Jenis biasa termasuk kegunaan tentera dan awam, pemantauan bumi, komunikasi, navigasi, cuaca serta penyelidikan. Orbit satelit berbeza bergantung kepada tujuan satelit itu. Sehingga hari ini terdapat 6,600 satelit yang dilancarkan ke ruang angkasa. Dianggarkan 3,600 satelit masih berada di orbit dan kira-kira 1,000 masih lagi beroperasi. Kita akan lihat standard pelajaran pertama menerangkan bagaimana orbit satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu dengan menggunakan hal laju satelit yang sesuai. Satelit akan bergerak dalam orbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Mari kita buat aktiviti untuk menerbitkan dan menentukan laju linear satelit. Rajah menunjukkan orbit sebuah satelit mengelilingi bumi. Jisim bumi sama dengan M besar, jisim satelit sama dengan M kecil, jejari orbit satelit bersamaan R, laju linear satelit bersamaan dengan V dan tempoh orbit bersamaan dengan T. Satelit yang bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi akan mengalami daya memusat iaitu daya graviti. Jadi, daya graviti antara satelit dengan bumi adalah formula F = G M besar M bersama bahagi R kuasa 2. Sementara daya memusat pada satelit adalah formula F = mv kuasa 2/R. Dan kedua-dua daya ini adalah sama. Dan kita selesaikan, kita akan dapat G M besar M sama bahagi R kuasa 2 bersamaan mv kuasa 2/R. Jadi kita akan potong apa yang dipotong M, kita boleh potong M. Okey. So kita boleh kita akan potong M. Okey, M dipotong. R kita akan buang satu. Jadi tinggal satu R saja. Dan kita akan dapat V kuasa 2 bersamaan GM besar bahagi R. Dan kita selesaikan V bersamaan punca kuasa 2 GM bahagi R. Okey. Ini adalah formula untuk laju linear satelit. Oleh sebab GM adalah malar, laju linear satelit hanya bergantung pada jari orbit. Jadi tidak maknanya laju linear ni jisim satelit tidak mempengaruhi laju linear. Dia hanya bergantung kepada jejari ataupun jejari orbit lah, daripada pusat bumi sehinggalah kepada satelit. Laju linear ini adalah cukup besar untuk satelit itu bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Pecutan memusat satelit itu sama dengan pecutan graviti. Kita ada formula V sama dengan square root
punca kuasa GM bagi R. Dan satu lagi ialah kalau kita ada satu satelit yang berada setinggi H daripada permukaan bumi, jadi apa yang kita buat ialah R tadi ialah kita campurkan jejari bumi iaitu R besar campur dengan ketinggian satelit iaitu H. Dan kita akan dapat laju linear lah bagi satelit tersebut. Okay, kita cuba selesaikan satu soalan. Okay, sebuah satelit sistem kedudukan sejagat atau GPS sedang mengorbit bumi. Hitung laju linear satelit pada ketinggian H sama dengan 20,200 km. Jadi langkah awal ialah kita kena tukarkan 220 km. Jadi kita akan dapat 2.02 darat 10 kuasa 7 meter. Dan kita campur dengan jejari bumi iaitu 6.93 darat 10 kuasa 6. Dan kita akan dapat 2.657 darat 10 kuasa 7 meter. Jadi sebenarnya ialah kita nak cari laju linear. Jadi kita ada punca kuasa 2 GM bahagi R campur H bersamaan dengan G ialah 6.67 darat 10 negatif 11. Darab jisim bumi adalah 5.97 darat 10 kuasa 24. Bahagi dengan yang tadi kita kira tadi, kita dapat 2.657 darat 10 kuasa 7. Dan hasilnya kita akan dapat 3.87 darat 10 kuasa 3 meter per saat. Lebih kurang 3,870 meter lah, meter per saat. Okay. Itu contoh jalan perjalanan lah. Okey, apa akan berlaku pada satelit jika laju linear satelit kurang daripada laju linear satelit yang sepatutnya? Satelit akan jatuh ke orbit yang lebih rendah dan terus memusar mendekati bumi sehingga memasuki atmosfera. Gerakan satelit dengan laju linear tinggi bertentangan dengan rintangan udara. Ini akan menjana haba dan boleh menyebabkan satelit itu terbakar. Okey, so kita berhenti di sini dulu. Untuk kali ini kita akan teruskan dengan subtopik yang seterusnya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera.